A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, tak ada kat sini, tak apa. Yang tu kita boleh tengok kat mana nak tengok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawapan dia pada buku panduan. Buku panduan bahagian ni. Bukan. Mana buku panduan? Itulah nak bagi tahu ni, nak bagi tahu ni. Kalau a'udzubillah tu kat mana? Dekat dalam buku panduan muka surat yang macam ni. Ni buku oren. Ada dah. Siap-siap. Ini sebagai legend lah macam mana nak tengok Mushaf Mubayyinah ni. Mushaf yang kita orang sedang bangunkan ni. Jadi ni a'udzubillah. Jadi kat sini mana isim? Mana isim? Allahi. Apa tanda isim dia? Alif lam dan kasrah dan harfu jar bi. Yes. Lagi? Asyaitani. Kenapa? Tanda dia? Min. Alif lam. Kasrah. Macam tu. Ar-rajimi. Alif lam. Kasrah. Ya. Alright. Tapi dah tahu kan maksud dia? Syaitan. Syaitan lah. Tadi Allah lah, min dah tahu. Satu je belum tahu. Contohnya ni je belum belajar warna merah. Yang ni dah tahu. Aku berlindung kepada Allah min daripada asyaitani, syaitan, ar-rajimi yang direjam atau yang terkutuk. Okey, bila kita tengok dalam mushaf ni, macam bila kita tengok panduan terjemahan, apabila ni dengar baik-baik, nanti boleh bezakan panduan terjemahan. Apabila penambahan tu dalam kurungan yang bulat ni, parenthesis ni. Kalau ni maknanya tambahan nahu. Kenapa kena ada macam tu? Kerana ada sebab nahu di situ. Kalau yang terjemahan tu kita letak dalam kurungan ni. Tapi kalau dalam pendakap macam ni ataupun square bracket ni, maknanya dia terjemahan yang disebabkan ada pada tafsir dia. Kenapa kita tambah tu? Kita gunakan perkataan terkutuk. Ada pada tafsir ataupun tadabburnya. Okey, itu beza. Jadi yang mana tambahan dalam kurungan bererti tambahan mengenai kena mengena dengan nahwu. Ada kena mengena dengan i'rab. Okey. Baik, kita pergi kepada Fatihah tadi. Mushaf latihan, saya tengah tengok mushaf latihan, dia tak ada terjemahan kan? Jadi boleh cuba dan boleh bandingkan dengan panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia punya isim? Kita nak cari isim, kita nak kenal isim. Tanda dia kita dah tahu, jadi kita nak cari isim. Ismi, ya betul. Tanda dia bi. Ni kasrah. Tanda dia kasrah. Terjemahan dia bi dengan. Ismi nama. Okey, lagi Allahi. Tanda alif lam kasrah. Betul, Allah. Dengan nama, tapi ada tambahan. Ni nanti dulu. Tak payah tambah apa-apa dulu. Terjemah satu-satu Cari satu-satu, cari isim. Ar-Rahmani. Ya, isim. Dan alif lam dan kasrah. Ini pun sama, isim kasrah. Betul? Okey, ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana dia isim? Alhamdu. Jadi tanda dia alif lam. Satu je kan? Tu dhammah. Ni isim. Dhammah tu bukan tanda isim, tapi dia nak tunjuk tak semestinya baris kasrah. Tapi kat alif lam, ada alif lam, isim. Yes. Lillahi. Macam mana ni? Mana dia? Apa dia yang ada harfu jar li. Jadi perkataan kalimah selepas dia apa? Allahi. Kita kena maksudnya keluarkan balik lah. Dia li, asal macam tu lah. Lillahi. Ni kan alif lam. Apa tu? Nak baca alif lam? Lafzul jalalah, tapi dia eja macam tu kan.
Macam siyah. Jadi tak nampak. Kadang-kadang benda ni yang selalu buat kita tak perasan tu. Kalau alif lam ke alif lam syamsiah tu kita tak dengar, tak perasan. Li tu mana alif lam dia? Mana alif dia? Selalu alif tu yang tak ada. Alif ataupun lam tu digugurkan disebabkan sebutan tu. Jadi kadang-kadang tak perasan. So benda ni tambahlah satu hari ni kita alert lagi sikit. Be more aware. Jadi isim tu adalah lafzul jalalah ataupun nama Allah tu lah. Allahi. Lagi? Rabbi sebab baris kasrah. Exactly. Walaupun tak ada alif lam, tak ada tanwin tapi kasrah. Maknanya dia adalah isim. Al-alamina. Ada alif lam. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Alif lam kasrah. Alif lam kasrah. Senang. Rasa semua dapat 100%. Maliki Yaumiddin. Maliki isim sebab di akhir ada kasrah. Yaumi isim ke bukan? Isim sebab diakhiri kasrah. Ad-dini isim sebab diawali alif lam diakhiri kasrah. Kenapa kasrah ni tak ada harfu jar pun? Okey, tu nanti next lesson. Jadi berfikir, tak nampak dah muka Akmal tu. Betul ke teacher ni? Ya. Tapi tak ada harfu jar. Ni saya pandai berfikir bagi pihak Akmal saja je nak jadi contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tak isim? Tak ada. Sebenarnya ada. Kalau siapa yang ikut warna, tapi teacher warna hitam bukan isim? Ya. Tapi tak ada nampak tanda. Tapi cuma berpandukan warna. Teacher kata awal-awal lagi tu hitam isim. Saya pakai yang tu. Boleh juga, saya terima. Tu sebab tanda kaedah kita ni nak mudahkan. Okey. Boleh tapi tak apa. Tapi kita tak nampak yang tanda 4 kita belajar tu tak nampak pula. Okey, tak apa. Then leave it. Ada lagi? Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata, betul. Jadi alif lam ada satu je. Al-mustaqimah alif lam. Isim sebab di awal ada alif lam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alif lam ada al-lazina sebab alif lam. Lagi warna hitam. Boleh. Terima. Kalau pelajar-pelajar kita nanti kita sampaikan benda ni dia kata warna hitam, boleh, tak apa. Betul juga sebab ini kaedah nak memudahkan ya. Lepas tu sirata tak ada tanda tapi dari segi makna. Jangan tengok dari segi makna. Tengok dari segi tanda. Kita sebab kita belajar nahwu. Kalau kita banyak ambil pada makna dia jalan bahasa kita. Kadang-kadang tak begitu pada Quran tu. Banyak nanti saya akan tunjukkan contoh. Macam mana kita sebab kita terjemah isim jadi fi'il terus makna lari. Makna dia jadi lain. Jadi bila secondary terjemahan pula yang mafhum tu lagi jauh. Bukan saya kata ulama dulu salah, tidak. Tapi bila kadang-kadang ada orang dia tak belajar bahasa Arab tu, dia ambil secondary terjemahan tu, dia jadi banyaklah kesilapan dalam kita ni, agama kita jadi agama sangkaan disebabkan tu kadang-kadang tak pergi pada bahasa sumber. Macam mana orang boleh sampai sekarang ni dia baca terjemahan je. Sebab tu yang ada orang fikir hijab tu pakai penutup aurat tu tak wajib asalkan modest. Dia kira macam tu sebab dia tengok terjemahan je, English ke bahasa Melayu ke, dia tak pergi kepada sumber tu. Baik, sirata tapi memang isim kerana buat masa ni kita tahu dah warna hitam tapi tak ada tanda yang jelas. Okey, kemudian him, bagus. Apa tanda dia? Ala. Asal dia ala, bila dia nak sambung bunyi itu alai. Lagi? Ghairi sebab kasrah. Betul. Lagi? Al-maghdubi. Lagi? Sebab ada alif lam dan kasrah.
Lagi? Alaihim. Sebab apa dia, yang mana dia isim? Him yang isim. Ala tu tanda dia. Waladhalin. Ad-dhalin. Alif lam. Okey. Cukuplah untuk hari ni. Ada soalan? Okey. Apa nak buat lepas hari ni? Hari ni nanti boleh dah tengok isim pada surah Al-Insan. Petang ni ada lagi session lain. Tapi maksudnya ada satu hari ni kita dah boleh belajar apa? Yang kita solid lah kiranya. Kita kenal isim. Sebab tu kena kenalkan dulu tanda isim. Masa kita belajar tentang kata tugas. Okey, kita ulang sikit. Kalimah dalam bahasa Arab ni kita boleh bagikan kepada 3 kumpulan. Apa dia kumpulan tu? Harf, isim, fi'il. Okey, kita pergi dulu kepada harf. Harf boleh dibagikan kepada, pecahkan lagi kepada 2 kumpulan. Sebutkan? Kata tugas, kata sendi. Okey, kata tugas, apa dia kata tugas? Harfu jar, harfu nasab, harfu jazam. Apa tugas 3 huruf ni? Mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Okey, kedudukan jangan kita risau sangat. Kita boleh refer pada buku. Kemudian hari ini kita belajar tentang isim. Apa yang kita belajar tentang isim? Tanda. Macam mana nak kenal isim? Berapa tanda isim? 4 ataupun 2. Kalau kita bagikan sikit lagi, maknanya kita bagi tingkatan yang kedua. Baik, ada 2 tanda di awal atau 2 tanda di akhir. Apa dia tanda di awal? Alif lam atau huruf jar atau dan atau Lagi di akhir apa dia? Tanwin atau kasrah. Okey. Tanwin tu tak kisah. Tanwin fathatin, kasratin, dhammatin. Asal tanwin maknanya dia dekat akhir dan itu menunjukkan tanda isim. Ini tanda-tanda isim yang jelas. Boleh nampak kat situ. Ada tanda tu, isim lah tu. Baik, ada soalan? Dah pandai, Masya Allah. Dah pandai kata Kak Ani, Alhamdulillah. Pandai sikit. Apa yang dah tahu tu, kita minta Allah retain. Okey, lagi sikit, 5 minit je. Ingat tak kita baca tentang doa? Kita selalu, saya rasa doa ni semua orang dah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi 3 perkara dalam perkara yang kita minta pada Allah pada doa ni. Yang pertama kita minta ilmu yang bermanfaat. Balik semula kepada ta'rif ilmu semalam. Apa dia ilmu yang bermanfaat? Yang boleh bawa kita sampai mati, menghadap Allah. Boleh bawa, bila kita mati pun boleh bawa. Jadi ilmu yang bermanfaat tu ialah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ma'rifatullah atau ma'rifatul Rasul wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bil adillah. Jadi maknanya ilmu apa kata Allah, apa kata Nabi dan mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Okey, lepas tu kenapa ilmu yang bermanfaat ni, apa sifat dia? Sebab kita minta pada Allah ni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kerana ilmu yang bermanfaat ni, fahamkan maksud doa tu. Satu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik. Dan ketiga, amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat akan membetulkan cara kita berfikir. Very important, cara kita berfikir. Berfikir apa? Logik akhirat. Berfikir apa? Untuk lepas mati. Al-Qayyisu. Balik semula pada hadis malam tu. Orang yang bijaksana. Kita nak jadi orang yang bijaksana. Bukan bijak sini. Kalau bijaksana, sini dapat. Dia macam gitu. Jadi, dengan betul cara berfikir, betul cara kita mencari rezeki. Betul? Dapat rezeki yang baik akan menumbuhkan darah daging yang bersih, baik. Jadi apabila kita buat ibadah, doa masalah, kita angkat tangan, ini semua ni bersih, tubuh badan kita bersih, amalan kita, doa kita diangkat. Allah dimakbulkan.
Jadi itu doa tu punya kaitan dengan doa tu dengan doa yang semalam. Mudah-mudahan ni jadi suntikan semangat, motivasi untuk kita belajar sungguh-sungguh ilmu yang bermanfaat ini. Dan kalau kita dapat ajarkan lagi pula pada orang lain, subhanallah. InsyaAllah kita nak mati kalau boleh dalam keadaan kita sedang belajar ataupun mengajar. Okey. Baiklah, aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah masuk dah? InsyaAllah. Ada kan kawan lagi yang belum masuk? Boleh tolong panggil. Kalau tak ada, semua dah masuk dah? Alhamdulillah. Baik, kita akan mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey. Alhamdulillah kita dapat lepas makan semua. Syukur ada rezeki Allah beri kepada kita. Semoga dengan rezeki itu tadi rezeki yang ditumbuhkan kerana ilmu yang bermanfaat ni, apa doa kita, doa ibadah, masalah kita Allah kabulkan. Dapatlah menjadi amal yang diterima. Baik, jadi saya hari ini kita terus pergi kepada, kita dah tahu tentang kalimah, pembagian kalimah, harf, isim, fi'il, dan kita dah kenal isim. Macam mana nak kenal isim? Melalui dua tanda, di awal ataupun di akhir. Boleh rujuk pada muka surat 16. Okey, saya nak terus pergi kepada bahagian isim, ya. Bila kita dah kenal isim, isim ni pun ada pecahannya. Jadi isim boleh dipecahkan kepada 3, macam-macam nak kata jenis pun tak juga tapi maknanya 3 pecahan lagi lah. Okey, jadi bila kita pecah-pecahkan macam ni, kecil-kecilkan sikit, jadi kita belajar tu sikit dan kita menambah. Jadi pecahan isim macam pada awal tu kan, kalau kita tengok pada homepage kita. Kalau kita tengok homepage dia kata apa? Tak apa, tak payah buka buku tu pun tak apa, tengok sini. Tapi benda ni semua maklumat ni dalam buku. Saya nak peringatkan semula pecahan tu, yang dikatakan pecahan tu ialah bila kita kata kita dah kenal dia adalah isim. Jadi apa yang maklumat bila nampak isim tu, apa yang kita akan belajar tentangnya dipecahkan kepada sama ada dia nama am atau nama khas. Satu, itu dipanggil bentuk isim. Kemudian kita boleh tahu, bila kita tahu kalimah isim, ada maklumat jantina, muzakkar atau muannas, ataupun lelaki ataupun perempuan. Dan juga pada kalimah isim ada maklumat tentang golongan ataupun bilangan. Itu maksud dia. Jadi kita kembali kepada page yang saya tengah nak tulis tadi kan. Bila kita dah kenal isim, maknanya pada isim tu ada 3 maklumat. Ini dikatakan pecahan isim. Satu, ada maklumat tentang bentuk. Kalau dalam bahasa lain sikit macam nak kata bentuk tu macam mana, 3 segi, 4 segi, bukan. Dia macam status dia tu, isim tu. Okey, bentuk. Kemudian ada jantina dan juga bilangan. Okey, 3 pecahan ni. Jadi kita pergi satu-satu dulu. Kita pergi kepada bentuk isim. Bila kata bentuk, maknanya dia terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu bentuk nakirah. Ini tak sebutlah, kena sebut jugalah ya. Makrifah. Bentuk ada 2. Ada berapa bentuk isim? 2. Bentuk apa? Nakirah dan makrifah. Nakirah ni maksud dia kata nama, makrifah maksudnya khas, nama khas. Okey.
Ada dalam buku, tapi macam saya kata, bukan. Tengok sini dulu. Nanti sekejap je lagi masuk. Sikit je. Kak Nosia jangan panik. Faham perasaan tu. Tapi tak apa. Bila kita tengok perjalanan ni, nanti lepas tu baru saya rujuk ke buku tu. Semua ada dalam buku. Jadi kita tak nak bebankan pelajar jangan tulis-tulis, tak payah salin-salin. Bila salin tu memang macam kita akan rasa penat sikit. Jangan stres. Ni relax je, ikut je. Dengar je. Bila tulis tak dengar. Betul. Jadi okey, saya ulang sikit. Kali ni tengok saya cerita ni, saya gunakan warna merah ni. Bila kita dah kenal isim, maknanya kita dah tahu tanda isim. Oh, ni isim. Sekarang kita nak tentukan apa? Bentuk isim, jantina isim, bilangan isim. Jadi untuk bentuk ni ada 3 pecahan. Bentuk, jantina dan bilangan. Kita fokus pada bentuk dulu. Bentuk isim ada 2, iaitu nakirah, maksudnya kata nama am, dan makrifah, kata nama khas. Okey. Macam mana kita tahu dia nakirah? Kerana kalau nakirah ada 2 tanda lah. Ada 2 tanda. Satu, kalau diakhiri dengan tanwin. Jika dia berakhir dengan tanwin, maknanya tu isim kata nama am lah. Ni cerita bentuk je dulu. Okey. Kata nama am. Kemudian ataupun yang kedua, dia tak ada apa? Dia tak ada alif lam. Maknanya tiada alif lam dekat awal. Patutnya saya ubah dia tempat ni. Sana. Ni sebelah sana. Syukur ada teknologi gini kan. Senang juga. Boleh juga. Okey, tak ada alif lam. Tanwin ni kalau macam contoh mu'minun. Okey, saya ambil contoh muslimun lah. Senang sikit. Muslimun. Tak ada alif lam. Maknanya dia tanwin, nakirah. Kalau tak ni tak ada tanwin. Dia dengan tanwin. Highlight sikit. Ni tanwin. Nampak ke? Okey, kalau yang tak ada alif lam macam mana? Maknanya kalau muslimin, perkataan yang sama tapi dia jadi muslimuna. Macam ni. Ni tak ada alif lam kan? Okey, tak ada alif lam. Perhatikan kat sini tak ada. Tak ada alif lam. Ni nakirah lah. Dapat? Contoh. Senang, ambil yang mudah-mudah dulu. Okey, fahamkan konsep. Okey, itu nakirah. Tanda dia di akhir, kalau di awal dia tak ada alif lam, di akhirnya ada atau di akhirnya dengan tanwin. Kemudian kalau makrifah pula. Boleh? Kita pergi makrifah. Tanda isim makrifah. Saya pergi ke sana sikit ya. Tanda isim makrifah. Satu, ada alif lam di awal dia. Kalau dia ada alif lam, maknanya dia makrifah lah. Boleh? Okey. Kedua, kalau dia isim nama orang ataupun nama tempat. Nama orang atau nama tempat. Selebih daripada tu, kita akan tengok pada dalam buku. Okey, sekarang baru pergi tengok buku tu, maknanya semua orang ada buku tu. Kita nak tengok maklumat tu tapi tengok di skrin. Baik, kita pergi ke nama. Ni dia. Ni nak tunjuk ni. Yang senang. Senang-senang dulu. Kita dah kenal isim. Sekarang kita tahu isim boleh dibagi kepada 3. Yang pertama sekarang kita tengah fokus bentuk isim. Makna bentuk isim ada am dan juga khas. Okey. Nama am. Isim nakirah. Kalau isim nakirah maknanya tiada alif lam ataupun berakhir dengan tanwin. Okey, contoh. Ni contoh dalam buku. Sama buku yang ada kat situ dengan yang buku dalam ni sama je. Jadi kullu
nafsin. Maknanya kalau frasa nama macam ni, ada satu ni gini, ni nakirah lah ni. Frasa ni nakirah, isim nakirah. Ayatun nakirah, baqaratun nakirah, seekor lembu betina. Yang ni tadi suatu ayat. Ayat mana? Tak tahu. Rasulun, seorang rasul. Mukminan, seorang yang beriman. Kalau kita tak tahu nak Melayu dia, kita selalu cakap seorang mukmin lah. Boleh juga. Ni seorang yang beriman. Hudan, suatu petunjuk boleh, petunjuk pun tak mengapa. Ya. Okey, kalau nama khas pula, okey, yang pertama isim tu, ni perkataan tu, perkataan dasar dia ataupun asal dia. Kemudian dia ada alif lam. Macam ni, dia ada alif lam. Jadi ni isim makrifah. Kalau ada macam ni, maknanya makrifah. Al-ayatu makrifah. Al-baqaratu makrifah. Ar-rasulu alif lam. Al-mu'minuna. Baik. Al-huda makrifah lah. Okey, dapat yang tu? Ini isim makrifah. Contoh isim makrifah yang dengan alif lam. Kalau dengan nama orang pula. Kalau nama orang macam mana? Contoh Al-Husain tak boleh. Contoh nama Muhammadun. Tanwin kan? Makrifah kan nakirah? Makrifah sebab nama orang. Walaupun dieja dengan tanwin, tapi dia nama orang ataupun nama tempat, dia adalah makrifah. Nama Nabi Nuh, Nabi Hud, tu semua dia berakhir dengan tanwin. Tapi mesti dia adalah isim makrifah. Itu yang itu dia lain sikit. Itu menunjuk ke bangsa. Dalam Quran ada ke Al-Habsyi? Rasa macam ada ke? Anda tanya yang Hafiz, rasa tak ada. Okey, tak apa. Yang kita remember, kita fokus balik. Kita punya pengetahuan ni nak terjemah Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca surat khabar Arab, tak apa. Kita tak pandai baca Facebook orang Arab, tak apa. Yang penting kita boleh terjemah Quran. Nama tempat? Banyaklah kan dalam Quran. Madinah ke Madinah. Kalau Madinah Munawwarah tak ada. Nama tempat tak teringat. Babil. Babilu. Babil. Babylon tu Babil nama tempat tu. Tu nama tempat. Jadi dia tak ada tanwin, tak ada alif lam. Macam tu je. Shah Alam. Tak ada dalam Quran. Ada. Kalau tak ada, tak apa. Kita abaikan. Tak tahu nak letak baris apa Shah Alam ni. Tak payah letak. Biar je dulu. Tak tahu alam tu hamzah ke ain. Okey, tak apa. Dan kita terus pergi kepada kata nama isim makrifah yang lain. Nombor 1 tadi ada alif lam, nama orang atau nama tempat. Yang ketiga, bila dia isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah ataupun isim isyarat ni contoh, okey, ada kat dalam buku. Okey, lepas ni saya tak tulis dah. Sebab dia ada kat buku, saya tak tulis. Jadi, isim yang pertama, isim isyarah. Semua nama khas. Walaupun tak ada tanwin, walaupun tak ada alif lam, walaupun berbaris sukun, walaupun baris fathah, baris kasrah, dia tetap makrifah. Isim isyarah ni kalau kata bahasa Melayu kita, kata tunjuk. Itu, ini, begitu, begini. Okey, cuma sekarang ni kita sebut yang biasa kita jumpa dalam Quran, yang paling banyak. Jadi yang mana kalau nak tengok senarai yang penuh yang kata tunjuk dalam Quran, ada dalam buku panduan. Baik, 1, zalika, maksud dia itu. Ulaika, mereka itu. Tilka, itu untuk perempuan. Kalau ada P ni kecil sangat ke? Kalau nak saya besar cakap tilka, itu untuk perempuan. Haza, ini.
Hadhihi, ini untuk perempuan. Nah, ni yang paling banyak dalam Quran. Senang. Nampak? Itu, ini. Jadi, mereka itu, mereka ini. Mana perempuan ki? Banyak tak? Zaliki banyak tak? Tak banyak. Ada. Tapi tak banyak. Ni cerita dia apa? Yang banyak dalam Quran. Back to the focus. Remember, jangan bebankan diri dengan yang tahu yang tak ada. Kita belajar yang ada. Okay? Alright. Alhamdulillah. Seterusnya, isim makrifah. Isim makrifah yang sedang saya tunjukkan ni adalah isim makrifah yang dipanggil mabani ataupun mabni. Mabni ni maknanya dia kaku. Dia tak boleh, dia macam tu. Dia sejak azali. Allah dah ciptakan dia gitu-gitulah. Kita tak payah, jangan fikir sangat, maksudnya bukan kena hafal, tapi kena biasakan. Sikit-sikit. Selalu kan. Tadi kata tunjuk, sekarang kata penyambung ataupun dalam bahasa Arab isim mausul. Isim mausul. Kita faham fungsi, tak apa kalau tak erti eja dalam bahasa Arab lagi. Sebab dalam Quran, nanti kita tak jumpa term tu. Tapi kita nak terjemah. Jadi contoh isim mausul, allazi. Orang yang ataupun yang je. Dia boleh jadi dua-dua lah. Satu, yang ataupun orang yang. Allazina, orang-orang yang. Okey. Allati, orang yang untuk perempuan. Allati. Kadang-kadang tak ada orang pun, yang je. Nah, ada kala. Tengok konteks. Kalau macam huwallazi ba'atha fihim, lelaki, tapi tak boleh nak cakap dia adalah orang yang. Sebab itu merujuk pada, saya baca ayat surah 62 ayat 2 ataupun itu tak ada. Huwallazi ba'atha fihim rasulan, kan? Yatlu alaihim. Kalau saya salah betul kan? Tapi boleh tengok nanti ayat 2. Jadi dialah yang. Terus yang lah kalau merujuk pada Allah. Tak boleh cakap orang yang. Macam tu. Okey, allazina, tadi orang-orang yang. Kita kat sini. Man, siapa yang. Ma, apa yang. Ni dah alamak, hari tu ma ada. Tidak, kita belajar semalam. Jadi macam mana ni? Warna dulu. Peringkat permulaan ni kita tengok pada warna. Kalau hitam, orang yang ataupun apa yang. Apa yang. Kalau warna hijau, tidak, harf. Boleh juga tengok pada lapisan ketiga. Ini permulaan. Okey. Kemudian kata soal. Isim istifham. Contoh, ambil yang tiga ni je yang selalu jumpa. Kaifa. Kaifa, bagaimanakah? Man, siapakah? Okey. Ma, apakah? Tadi bezakan. Adakah? Ma, apakah? Ada beza sikit. Okey, nak padam. Macam Okey, sekarang kita pergi tengok kata syarat pula. Isim syarat. Isim syarat, ainama, di mana sahaja. Kita tak akan jumpa perkataan ni kalau daripada depan lah. Sampai dah banyak sikit baru jumpa. Awal-awal tu belum ada pun. Man, siapa yang. Ma, apa sahaja. Ni syarat. Isim syarat. Okey? Lagi satu yang paling banyak dalam Quran. Ada je. Habis dah bateri ke? Banyak nak cakap cikgu ni. Bismillah. Bismillah. Okey, yang ni pula kita teruskan. Bismillah. Ganti nama. Ganti nama ni memang banyaklah dalam Quran. Tapi kita still fokus pada yang paling banyak dalam Al-Quran. Jadi ganti nama disebut juga dalam bahasa Arab dhamir ataupun dhamair.
Jadi dhamir lah. Kita senang ambil yang biasa je, kita sebut dhamir. Eja dia tu dengan dot, tapi kita nak mudah bahasa Melayu di dhamir pun tak apa. Yang penting kita tahu dia adalah ganti nama. Jadi ganti nama ni ada yang sebelah sini sebelah kanan tu. Okey, sebelah kanan ni ialah yang sebelah sini semua dhamir munfasil. Jadi kat sebelah sini pula adalah dhamir muttasil. Dhamir munfasil, terjemah dia ganti nama terpisah. Dhamir muttasil ganti nama bersambung. Okey? Jadi bila berpisah, maknanya dia pada kedudukan yang macam kalau dia dekat depan, di awal. Yang ini untuk yang bersambung. Okey? Dia correspond. Kita tengok saya tunjukkan macam mana. Huwa, dia, maksud dia atau ia. Dia kalau duduk belakang, kalau dia bersambung, dia jadi hu. Dia masih dhamir lagi. Maksud dia masih sama. Kedudukan dia je berbeza. Dalam bahasa kita, mungkin kita tak perasan sangat. Kita ni dia, kot depan pun dia. Dia kawan saya. Kawan saya dia. Sama je kan? Tapi dalam bahasa Arab, dia ada perbezaan. Kalau depan, huwa. Kalau belakang, hu. Kalau hiya, belakang jadi ha. Kalau hum, jadi him ataupun hum. Dua-dua boleh. Anta jadi ka. Antum jadi kum. Nak ingat senang. Assalamualaikum. Tak boleh cakap Assalamualaikum antum. Dia macamnya kedudukan tu. Beza. Kalau cakap Assalamualaikum antum, maknanya cakap pasal lah tu. Kan? Macam kita cakap orang putih ayu. Gitu. Tapi kalau sepatutnya dia taklah. Kalau depan, engkau anta. Kalau dia dekat dalam Quran ni, dia jadi macam ni lah. Alaika. Macam tu. Tak boleh ala anta. Tak ada. Alaikum. Ni antum jadi alaikum. Kalau ana, dia jadi tukar jadi ya. Ana. Kalau cakap Tuhan aku, Tuhanku. Kata Rabbu ana. Salah. Tak boleh. Dia kena cakap Rabbi. Baru betul. Gitulah maksudnya ya. Kalau kami, Rabbuna. Kalau depan tak boleh cakap Rabbu nahnu. Salah. Nahnu muslimuna. Boleh. Tapi kalau nak kat belakang, Rabbuna. Contoh gitu. Jadi ni depan, kami, nahnu. Kalau belakang, maksud dia kami juga. Tapi dia jadi na, dua harakat. Okey, jadi ni semua dhamir ni kok mana pun dia munfasil ke, dia mutasil ke, dia adalah isim. Bentuk dia ngantuk ramai semua macam lah slow je hari ni, ngantuk ni. Maksudnya isim apa? Bentuk dia makrifah. Okey, sebut. Kuat sikit. Makrifah. Isim makrifah. Okey, lepas ni buat latihan. Kurang sikit ngantuk kot. Okey, sebelum kita buat latihan, kita nak tengok yang ni Kalau ada isim makrifah sebelum dia ada juga dia datang macam ni. Frasa nama. Frasa nama ni kita akan belajar tak lama lagi. Tapi hari ni kita kena tengok bentuk dulu, baru kita boleh pergi frasa nama. Maknanya ada gabungan dua isim. Ini pun isim. Macam mana saya tahu dia isim? Baris sod. Yes. Baris sod ke baris ra? Ra, baris kasrah. Jadi dua. Jadi kalau ada isim makrifah di sini, ni maknanya dia mestilah makrifah lah ni. Kalau sebelah kang dia ni makrifah, maknanya depan dia tu pun jadi makrifah. Kalau frasa lah. Okey, tak apa. Frasa jangan risau dulu. Tapi kita kenal lah. Ini makrifah. Baik, kita buat latihan. Kalau dia senang je. Belajar sikit, terus latihan. Belajar sikit, terus buat latihan. InsyaAllah lebih faham. Okey. Perhatikan kalimah-kalimah di bawah. Bulatkan isim makrifah. Nak masa atau nak terus buat dengan versi? Buat dengan versi? Buat sendiri dulu ya? Boleh? Okey. Buat sendiri ya. Masya Allah.
Nanti kita semak. Okey, Fesi minta tolong. Okey, buat dulu. Kalau ada soalan, panggil Fesi. Kalau tak ingat nama, Fesi gitu. Kak. Kakak semua kakak tak ada aunty baik, saya nak teruskan. Mari kita lihat mana satu isim makrifah. Kita cek balik semula. Kalau ada soalan masa tu boleh tanyalah. Baik, kita ni sekarang okey, kita nak bulatkan isim makrifah yang kita baru belajar, yang kita tahu tadi. Jadi ada kalanya dia bercantum dengan perkataan lain kan. Ni macam contoh rabbukum. Okey, kita buat satu-satu dulu. Jadi isim an-nasi, isim makrifah kena kira makrifah sebab dia ada alif lam. Sebab dia tu kita nampak alif lam. Jadi dia isim makrifah. An-nasi isim makrifah. Rabbukum ni ada dua perkataan. Ada dua perkataan. Makrifah ke nakirah? Kalau dua perkataan macam ni, isim dengan isim, dia lepas tu ada isim makrifah, maknanya seluruh ni isim makrifah. Tapi kalau kita macam tak faham lagi benda tu tak nampak, kita cuma nampak kom ni je. Pun betul. Kalau siapa bulatkan kom je, betul. Isim makrifah. So kita baru belajar satu kan? Kita baru belajar isim makrifah nakirah. Sekarang kita punya tugasan untuk bulatkan je isim makrifah. Maradan, makrifah ke nakirah? Nakirah sebab ada tanwin. Abadina, makrifah. Hudan, tanwin makrifah, tanwin nakirah, bukan. Azabun, tahu tersasul saja buat gempak. Azabun nakirah. Ad-dalalata, ya, makrifah. Okey. Fauqaha, makrifah. Semua makrifah. Buat masa ni baru belajar yang ni je. Nanti kita nak tentukan pula lah yang sebelum tu. Al-akhiri, makrifah. Semualah yang kita nampak. Kulli syai'in, nakirah. Okey, tak payah tanda. Alimun, nakirah. As-sufaha'u, makrifah sebab ada alif lam. Naran, nakirah. Jannatin, bukan nakirah, nakirah. Nakirah. Masalan, nakirah. Okey. Tak apa, sebut yang nakirah je tu pun okey dah. Sabilillahi. Okey, makrifah ke nakirah? Makrifah. Yang mana makrifah? Allahi. Yang jelas kita nampak tu. Ni nama khas. Nama lafzul jalalah. Jadi memang makrifah lah. Absarihim. Okey, makrifah. Mutasyabihan, nakirah. Samaratin, zalikal kitabu. Ada dua kalimah. Jadi kita zalika makrifah. Al-kitabu makrifah. Dua-dua makrifah. Zalika makrifah, al-kitabu makrifah. Zalika tu sebab apa dia makrifah? Sebab dia isim isyarat. Anda tahu laju. Masya-Allah. Ulaika humul muflihuna. Ulaika hum. Bila kita berhenti, kita tak sambung bacaan, kita kembalikan dia kepada baris asal. Maknanya kita tak baca ulaika humul muflihun. Jadi bila kita ambil satu kalimah tu, kembalikan kepada baris asal. Hum. Okey, hum. Hum pun sebab dia dhamir. Lagi al-muflihuna sebab dia ada alif lam. Tahtihal anharu, tahtiha al-anharu. Okey, ada alif lam.
Kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatun. Jadi as-sama makrifah. Ni ada orang terlepas ni, mesti ada. Zulumatun ada? Bukan. Lakumul arda firasyan. Kum. Al-arda. Betul. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Rabbuka. Dua-dua ke? Dua. Ka je? Ka je ke Rabbu je? Okey. Kalau kata ka je dulu pun betul. Siapa kata Rabbuka pun betul. Nanti kita akan, selepas ni saya akan skip sikit. Saya akan skip bahagian bilangan. Kita pergi kepada frasa idhafi. Sekejap je lagi. Nak menentukan bentuk dia tu kena tahu. Frasa nama. Nama frasa idhafi tu kita sebut frasa nama. Tadi ada baca kan? Ada dekat muka surat sebelum ni. Absarihim tu. Okey. Lil malaikati. Mana? Ada. Al malaika. Dia jadi selalu tak perasan sebab ada li tu kan. Kita tak nampak alif. Alif tu dah digugurkan. Ini. Ya. Jangan ambil ini sekali. Ina tu. Sebab ina tu harf. Dia bukan isim. Dapat? Jangan ambil semua. Ya je. Okey, cuba tengok ke bawah sangat ni. Okey, tu. Ini tu. Okey. Ya je. Ya tu yang isim. Ina harf. Harf apa? Harf apa? Harfu nasab. Inna harfu nasab. Inna harfu nasab. Inna harfu nasab. Okey. Ja'ilun? Bukan. Fi? Fi ya? Fi apa? Fi harfu jar. Tadi bukanlah isim. Nampak menom ngantuk tadi ya. Al-ardi. Al-ardi. Ya betul. Khalifatan. Bukan. Sebab tanda. Okey. Apa cerita pula dengan yang berkapal ni? Maknanya macam ni. Rabbukum ni. Macam mana ni? Apa nak macam mana? Habis Rabb ni apa? Rabb ni apa? Isim ke bukan? Kalau tengok warna isim. Jadi macam mana nak tentukan isim? Okey, kita akan terus pergi kepada gabungan dua isim. Alright? Jadi isim ni, sebelum kita pergi bilangan, saya akan ceritakan sikit tentang frasa nama. Kenapa? Sebab saya rasa kelas ni boleh saya teruskan bab tu. Jadi tadi kita nampak isim kan? Isim, bentuk isim kita bagi satu nakirah, satu lagi makrifah. Tanda dia jelas. Jadi isim ni dalam bahasa Arab, dalam Quran tu mesti macam tu. Maknanya kalau ada kalau ada alif lam, contoh saya buat contoh. Al-kitabu. Ni ada alif lam. Ni sempurna. Betul. Lepas tu ada juga yang maksud dia ataupun kalau tak ada alif lam dia jadi nakirah. Kitabun. Ini pun isim sempurna. Dia mesti macam ni. Jadi dia mesti ada alif lam ataupun ada tanwin. Dia mesti ada alif lam ataupun dia tanwin. Kalau dia tak ada alif lam, kalau dia tak ada tanwin, dia jadi macam ni kan? Betul? Dia jadi macam ni je. Macam ni je. Alamak, macam mana ni? Macam nak tentukan? Maknanya dia ni isim cacat. Cacat. OKU. Jadi IKU lah. Isim kelainan upaya. Isim kurang upaya. Okey? Ni isim. Kak Ani kata OKU. Saya kata IKU. Sebab isim kurang upaya. Dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi kalau macam tu je, maknanya dia mesti perlukan sesuatu. Dia perlu bersandar kepada isim sempurna.
isim ma'rifah ataupun isim nakirah. Selepas dia ni, maknanya selepas ni, di sini mesti isim yang sempurna. Sama ada alif lam, ataupun ada tanwin, ataupun dia mesti isim isyarah ke, isim alam ke. Okey, dapat? Okey, contoh dia kena sangkut. Dia kena bersambung pada ni saya rasa memang cabar sikit. Bukan mencabar dia tu bukan pelajarannya. Masa tu. Rasa ngantuk. Kan? Sikit je lagi. Try. Bismillah, mujahadah ni. Sikit je. Jadi contoh, saya tambah isim makrifah. Okey, saya tambah kitabullahi. Dia mesti baris kasrah. Ni baru kita tahu. Oh, kalau selepas dia ni isim makrifah ataupun isim nakirah tu baris kasrah, maknanya ini mesti isim cacat. Dia ni tengah bersandar ni. Dia bersandar di sini. Dia nak bersandar tu, dia perlukan huruf jar. Jadi kita kena bubuh huruf jar lah. Bukan kita bubuh, maknanya dia ada kat situ. Jadi 3 je huruf jar yang boleh bubuh kat situ. Dalam terjemahan, that's why yang kita buat tu. Jadi kitabullah, kitab sama ada min, fi atau li. 3 je. Belajar kat mana sampai Jordan, sampai Egypt untuk frasa macam ni, frasa isim kelainan upaya dengan dia nak menumpang, nak bersandar kepada isim yang lengkap, isim sempurna, dia perlukan salah satu daripada 3 huruf jar ni. Huruf jar ada berapa kita belajar? 9. Tapi yang bila dia dengan isim kurang upaya ni dengan isim cacat dengan isim sempurna, 3 ni je. Jadi kita terjemahkan. Sebab itu kita terjemah. Contoh kitabullahi. Ada beza kan? Kitabullahi. Apa kita nak letak kat tengah ni? Kitabullahi. Min lah. Jadi kalau min, apa yang menyebabkan, kenapa kita tambah tu? Kenapa yang menyebabkan ini baris kasrah? Kita tahu bahawa kalau baris kasrah tu disebabkan harfu jar. Mana harfu jar dia? Harfu jar dia tak nampak lah. Jadi kitabu sebenarnya minallahi kan? Tapi dia tak boleh lah kitabu, dia je kena kitabun. Minallahi. Jadi sekarang ni dah tak sempurna. Dia bersandar, dia perlukan satu harfu jar yang paling sesuai. Jadi kitabullahi, terjemahannya kitab daripada Allah. Sesuai kitab daripada Allah lah. Bagaimana pula kalau hilang tu tak ada? Dia sebenarnya adalah satu frasa nama. Ni yang kita panggil frasa idhafi. Jadi saya belum sebut mudhaf. Ada yang dah sebut mudhaf sebelah kanan ni. Nak nangis. Lagi pandai. Okey. Hilang suspend. Hilang suspend kenapa? Dah sebut. Hilang suspend. Ada dah sebut mudhaf dah. Masya Allah. Bagus. Maknanya isim, saya gunakan tadi term saya isim kelainan upaya sebab nak bagi faham tu isim tu cacat. Sebab isim yang sempurna mesti ada alif lam ataupun tanwin. Jadi bila isim cacat ni dia perlu bersandar. Laju sikit saya cakap dah. Jadi dia perlu bersandar kepada isim yang sempurna. Nama dia dalam bahasa Arab mudhaf. Nama dia terus mudhafun ilahi. Baru mudhaf, belum mudhafun ilahi. Baru mudhaf. Mudhaf. Mudhaf ni makna dia yang bersandar. Dia tak sempurna, dia perlu bersandar. Jadi yang tempat dia bersandar tu yang sebut mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih, tempat dia nak sandar tu. Ni sebenarnya semua ni adalah yang kita dah belajar. Ilahi, ilaihi. Gitu Okey, jadi kitabullahi, kitab daripada Allah. Ini frasa nama. Boleh faham? Jadi
Nak tentukan frasa nama sama ada dia makrifah atau nakirah, tengok pada mudhafun ilaih ke tengok pada mudhaf? Tengok mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dia makrifah, maknanya seluruh frasa nama itu adalah makrifah. Kalau frasa nama tu mudhafun ilaih dia nakirah, maknanya frasa nama tu nakirah. Okey. Balik semula kepada latihan 9. Kita tentukan. Yang mana satu yang makrifah, mana satu nakirah, frasa, pada frasa. Cuba kenal pasti. Nampak tak frasa idafi? Frasa nama. Mana dia? Noun phrase, ya betul, frasa nama. Translate je. Okey, kita ambil daripada atas. Okey, kita buat sama-sama. Senang sikit. Rabbukum. Frasa nama ni makrifah ke nakirah? Makrifah sebab tempat dia bersandar tu isim makrifah. Jadi terjemahan dia kena tambah min, fi atau li. Jadi kat sini tambah li. Tuhan bagi kamu. Ni tambah li, betul. Tuhan bagi kamu. Kita tambah ni kerana nahu dia tu. Nanti akan datang kita nampak signifikan. Kejap lagi saya explain significance-nya. Kenapa kena terjemah begitu? Terjemahan dia yang kita kena letak. Ya, bagi. Terjemahan dia yang kita nak. Jangan ubah Quran. Dalam bracket, dalam bracket yang bulat tu maknanya penambahan dari segi nahu. Ada sebab kenapa kita kena tambah. Bila kita nampak dia frasa nama, maknanya terjemahan dia tu mesti macam kata nama. Janganlah terjemahan macam fi'il. Nanti kita belajar ni sikit lagi. Okey. Bear with me, maknanya bersamalah dengan saya sementara saya walk you through this. Boleh Okey, abadina. Makrifah ke nakirah frasa ni? Makrifah sebab mudhaf ni bersandar kepada isim makrifah. Terjemahan? Hamba bagi kami. Tambah li. Tambahan dia li. Jadi buat bubuh dalam kurungan bagi. Kalau ngantuk memang saya tak boleh tolong. Ya Allah, saya mohon pada Allah je lah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Betul tak? Kita ni atas Allah lah punya ni. Nak angkat mata tak boleh. Nak tutup mata kalau Allah kata tak boleh tidur, kita tak boleh tidur. Betul tak? Cuba kita baca doa tu. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillah. Amin. Okey, insya-Allah. Okey, nanti kejap Nanti Fesi punya time nanti kejap. Bagi saya buat, kita buat sama-sama because I need you to tell me apa dia punya I need to hear. You all punya problem tu dulu. Okey. Ad-dhalalah ni semua satu kalimah. Jadi kita pergi kepada frasa je. Fauqaha. Agak-agaknya makrifah ke nakirah? Makrifah. Okey, kita betulkan. Fauqa maksud dia atas. Atas, di atas baginya. Di atas baginya. Kena letak bagi, betul. Bagi kan li? Tiga je. Min, fi, li. Tiga, salah satu. Kita ikut kesesuaian. Baik. Seterusnya, kulli syai'in. Nakirah ke makrifah? Ni dua. Nakirah sebab nakirah makrifah pun dah terlupa. Baik. Makrifah tu maksud dia kata nama khas. Nakirah tu kata nama am. Nakirah am. Makrifah khas. Ingatkan contoh. Kitabun dengan al-kitabu. Makrifah al-kitabu. Kitabun nakirah.
Okey, kulli syai'in kita tak bulatkan. Tapi ni perasaan nama. Perasaan nama yang nakirah. Tiap-tiap daripada sesuatu. Tiap-tiap daripada sesuatu. Okey, lagi teruskan. Sabilillah. Sebab ada isim yang kita tak boleh nak tentukan. Itu yang maknanya kita tengok frasa nama tu. Ni satu frasa nama. Sabilillah. Jadi, makrifah ke nakirah? Makrifah. Circle semula dua-dua. Absarihim. Yes, tengok him, makrifah. Terjemahan sabilillah tadi apa? Jalan bagi Allah. Absarihim. Pelihatan bagi mereka. Pun sesuai juga. Dia menunjukkan kepunyaan lah. Bagi. Pelihatan bagi mereka. Okey, ada lagi frasa. Tahtiha. Ha tu jadi dia makrifah. Tahti maksud dia bawah. Min tahtihal anhar. Bawah baginya. Bawah baginya. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. Fihi tu apa semua tu dia satu perkataan je. Okey, Rabbuka. Ya, ini frasa nama. Ada dua makrifah sebab bersandar kepada ka. Ka tu adalah dhamir. Semua dhamir isim makrifah. Okey, ada lagi? Tak ada kan? Yang ni je lah isim makrifah. Jadi frasa disebut juga frasa idhafi. Nama dia frasa idhafi. Kat mana ni? Kat mana nota dia? Buka muka surat. Buka muka surat 22. Muka surat 22. Muka surat 22 tu ada dua. Okey. Okey, saya nak sambung sikit tentang boleh ke? Sikit Saya nak sambung sikit tentang kitabullah ni tadi. Kitabullahi. Okey, perbezaan. Kita bandingkan. Kalau kitabul ustaz. Yelah. Jadi kita nak tambah min fili tu apa? Kitab bagi ustaz. Ya, kitab li lah. Kitab kepunyaan ustaz. Jadi tambahan dia li. Kitab bagi ustaz. Betul? Ni frasa nama. Baik. Seterusnya, kalau kitabut tauhid. Kitab yang paling sesuai? Fi. Macam mana kitab daripada tauhid pula? Kitab mengenai. Maknanya buku ni subjek apa? Tauhid. Kitab tauhid. Kitabut tauhid. Boleh? Payah? Jangan terus cakap payah. Terus doa dah. Okey. Tengok muka surat 22 tadi. Saya skip sikit. Kita belum masuk bilangan, belum jantina. Sebab saya rasa ni penting lagi. Sekarang ni berdasarkan kepada pelajar-pelajar yang ada depan saya. Jadi saya ubah sikit. Kalau tidak saya akan flow je. Ni ramai ada pandai. Ada yang tahu mudhaf. Jadi saya kena pergi situ dulu. Boleh? Walaupun yang tak boleh je kan. Hilang mentuk sikit. Okey, sekejap. Okey, ni frasa nama dan frasa sifat. Okey, pergi tengok yang ini saja. Kita tengok yang sebelah ni je. Ni contoh-contoh. Okey, ini je contoh dia. Isim cacat. Saya panggil tadi isim cacat. Kalau nak tulis kat situ IKU boleh lah. Sekejap bagi clear sikit. Isim kelainan upaya. Ia tak sempurna. Isim cacat. Okey. Contoh. Kita tengok contoh. Fadlullahi. Kurniaan daripada Allah. Tak bolehlah kita kata mengurniakan Allah. Tak boleh, salah kan? Kita kena terjemah dia isim. Jadi kita perlu tambah tu ada significance.
Kurniaan daripada Allah. Ghamaratil mauti, kesengsaraan daripada kematian. Dia ada penambahan di situ. Ini penambahan nahu. Tengok je dulu contoh tu, tak apa. Ghairil maghdubi, bukan daripada yang dimurkai. Ini dalam Fatihah. Dalam Fatihah. Okey. Roza boleh? Follow. Alhamdulillah. Qablika. Dia ada dua. Sebelum daripada engkau. Tijaratuhum. Dia ada dua. Maknanya ada dua isim. Satu isim tu tak sempurna. Sebelah dia yang bersambung tu dia tak sempurna. Dia tak ada alif lam. Dan dia tak ada juga tanwin. Jadi dia perlu bersandar. Mithla qawlihim. Ni maknanya ada dua. Dia ni pun tak sempurna. Jadi dia perlukan isim yang sempurna. Frasa ni dah sempurna dah. Frasa ni frasa ma'rifah. Cuba tengok saya tunjuk ni. Okey, frasa ni mithla qawlihim. Qawlihim ni frasa yang sempurna. Sebab apa? Sebab dia ma'rifah. Ada ma'rifah qawlihim. Jadi yang ni nak sangkut ke mana? Dia kena sangkut dengan yang sempurna. Bila dia mudhaf, dia mesti bersandar kepada isim yang sempurna. Sama ada isim sempurna tu ada alif lam ataupun tanwin ataupun frasa nama yang lain. Ni frasa nama juga. Inda rabbihim. Gitu juga. Inda rabbihim. Di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Ada penambahan di situ. Okey, significance. Boleh? Sikit lagi. Nanti saya bagi break lama sikit. Lepas tu kita yang ujung tu sekejap je. Boleh? Sebab we are still in this momentum. Kita masih dalam momentum yang ni. Boleh Sorry. Okey, kita buka surah 13. Kalau ada terjemahan, saya buka sini dulu. Surah 13 ayat 28. Tak ada dalam nota. Tak ada dalam nota. Tak apa, just concentrate kepada, fokus je kat saya dulu. InsyaAllah nanti saya tunjukkan macam mana. Okey. Selalunya saya nak kita punya terjemahan ni, saya nak kita fokus pada perkataan zikrullah. Zikrullah ataupun kat sini bi zikrillah. Kenapa dia baris kasrah? Bi. Ayat ni famous kan? Ramai orang tahu ayat ni, betul? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Okey, mesti ramai yang dah tahu apa maksud ayat ni. Secara general, hanya dengan mengingati Allah, hati-hati menjadi tenang. Tapi kalau kita tengok pada perkataan ni, boleh nampak tak? Nampak dia jadi gitu pula. Okey, sekarang ni kita tengok perkataan ni Zikrillah. Zikri Allah. Ini frasa nama. Kenapa kita terjemah mengingati Allah? Patutnya kita terjemah isim. Apa signifikan dia? Okey. Macam mana kita tahu zikri itu isim? Tanda dia? Bi, ada harfu jar bi dan juga berbaris kasrah. Jadi dia isim. Itu je dah tahu dah isim. Jadi ni dah siap buat nota pula. Nanti kita buat lain. Okey. Jadi bila kata zikrillah, tak apa, jangan salin dulu. Ni nanti saya bagi. Jangan takut. Zikrillah. Tadi ayat tu 13, 28 ada bi dekat depan. Bi zikrillahi. Jadi kita dah nampak ni. Okey, ni kita penggal. Ini jar. Jadi kalau jar mesti baris kasrah. Bi zikri. Mestilah ni isim. Baris kasrah isim. Jadi dengan mengingati Allah salah tak? Macam tak kena kan? Ada masalah tak? Tak ada masalah. Okey je. Okey. Yang ni kita tambah apa? Kalau kita sepatutnya kita terjemah, kalau mengingati nak tambah apa? Min fi'li? Susah kan? Tak boleh kan? Nak tambah tu, dia sebenarnya terjemahan kita tu dah kita terjemah macam fi'il. Sepatutnya kita terjemah kata nama bagi ingat.
Peringatan. Baru kita boleh tambah min ke fi ke li? Min. Ni salah satu contoh. Apa beza mengingati Allah dengan dengan peringatan daripada Allah? Beza kecil ke besar? Apa beza? Kepada kita, atas kepada kita. Saya tak dengar yang jelas. Cubalah dia. Mengingati Allah kepada kita, kita kena ingat Allah. Peringatan Allah tu Allah mengingatkan kita. Bagus. Satu observation. Ada jawapan lain? Lepas puan pun. Okey, betul. Ini kata verb, ini noun. Tapi yang kita tengok bahasa sumber, noun ke fi'il, isim ke fi'il? Isim. Sebab kita dah nampak tanda-tanda, kita dah belajar tentang isim. Lagi, siapa lagi nampak perbezaan? Ini apa? Kalau mengingati tu, kata kerja yang abstrak ke konkret? Abstrak. Can anybody see how anyone else is thinking? Tak boleh kan? Kita tak nampak proses tu. Boleh tak kita ingat Allah waktu kita dalam tandas? Boleh. Tapi kita boleh tak sebut? Tak patut. Macam tu kan? Jadi ini abstrak. Yang ini pula konkret. Kalau yang konkret tu apa? Apa dia peringatan daripada Allah? Al-Quran. Jadi tak adalah kita ni berangan je kan mengingati. Bayangkan kita ingat jalan raya, mengingati jalan raya dengan peringatan di jalan raya. Apa beza? Kalau ingat, saya ingat jalan tu dulu, saya pergi makan kat situ. Jalan tu jauh lah. Jalan tu gelap lah. Jalan, kita ingat macam tu. Saya jatuh kat situ dulu. Betul? Mengingati jalan raya. Bila kata peringatan jalan raya? Ingati memandu. Kita ada tindakan daripada kita, betul? Peringatan jalan raya tu all the road signs. Betul? Jadi nampak, jalan ni berliku, aku kena hati-hati. Macam itulah. Beza. Sekarang nampak tak beza ayat ni? Jadi kat situlah perbezaan bila kita terjemah nahu yang tepat. Jadi ramai orang dia bersangka-sangka, saya dah ingat Allah, nak tidur saya. Bukan benda tu salah, bukan benda tu tak boleh, tapi maknanya ayat ni kadang-kadang orang terus rasa dia tak faham Quran pun tak apa, sebab dia tenang. Hati dia tenang. Dia rasa dia zikir, ketuk-ketuk apa benda, okey, dia tenang. Lepas tu jadilah dia tengok Buddha tu, dia kata hidup dia tenang aja sebab dia banyak ingat Allah. Dia banyak ingat Tuhan. Contoh. Hindu pun cakap perkataan takwa. Betul? Ya? Ada guna kadang-kadang yang pandai fasih bahasa Melayu tu. Saya rasa tenang bila saya berada di kuil. Kerana saya ingat Kristian ke. Banyak, betul tak? Jadi kat situ ada orang pula, saya baca Quran hari-hari tapi saya tak tenang pun. Jadi dia dah beragui. Ustazah kata mengingati Allah hati jadi tenang. Saya dah baca selawat, saya dah baca Quran ni, dah khatam banyak tapi saya tak dapat apa-apa pun. Habis kita tengok orang yang berperang pada jalan Allah. Kita nampak huru-hara je hidup dia. Macam mana dia kata dia ingat Allah, dia perang apa semua tapi huru-hara je. Macam orang kat Palestin, kat Syria. Tapi orang ni berajin baca Quran. Macam mana kita punya faham pada maksud ni tadi? Salah tak kalau kita kata, kalau kita tengok jenis Quran berbeza dua yang berlainan, dia akan sekarang kita jadi lebih conscious sama bukan. Betul. Dua terjemahan yang berlainan, taking those two mengingati dan peringatkan kan. Kadang word kita ambil zikr atau whatever lah yang combine tu, kita tengok kalau tak ingat yang ni lain tau orang kita. Dia memberi kelainan. Betul. Selama ni Kak Anita konsep balik dia rasa mesti berlainan. Itu nak konsep lebih. Ada banyak lagi perkataan lain. Ini salah satu contoh. Betul Kak Ani? Observation yang betul. Maknanya selama ni Kak Anita susah balik nanti susah nak kita. Allahu Akbar. Satu maksudnya barulah rasa conscious.
Alhamdulillah. Itulah yang saya harapkan bila kita belajar Quran. Jadi kita tidak bersangka-sangka. Kadang-kadang kita cepat rasa kita hebat, kita bagus sebab kita dapat kesenangan. Kita rasa kerana amal kita. Aku baca Quran tiap-tiap hari, tak pernah miss. Aku khatam bulan ni 3 kali. Macam tu contohnya. Adakah itu sebenarnya Quran tu diturunkan? Kat situlah peringatan daripada Allah. Saya punya analogi macam itulah. Tengok jalan raya tu. Kita mengingati jalan raya, kita buat apa tak? Dalam keadaan kita terbaring pun kita boleh ingat. Kenangan, dia terkenang, ingat, sebut macam tu je, sebut je. Tapi bukti tak ada. Manakala peringatan jalan raya, orang nak belajar memandu, kena faham tak? Road signs mesti faham. Kalau peringkat yang kecil-kecil tu tak faham, nampak gambar haiwan, nampak lembu, dia kata kadang-kadang faham juga kan budak-budak. Atau dia kata nampak gambar macam tapir ke, atau benda macam rusa ke, dia kata ada zoo ke kat sini. Ataupun dia kata dia nampak jalan berliku, dia tak faham lagi. Tapi kalau orang yang memandu, faham. Orang yang dah belajar ambil lesen, faham. Orang yang tak belajar lesen, kadang-kadang buat tak reti je, jalan je. Sebab orang lain drive, tak buat apa nak belajar. Betul? Jadi itulah perbezaan. Bila kita tahu dia isim, kita boleh bezakan tanda isim ni tadi, terjemahan kita tu lebih tuntas, lebih tepat. InsyaAllah. Boleh? Dah conscious dah ni. Alhamdulillah, dah kulihat. Conscious saja je, baru conscious baru masuk kan. Dia bila tengok dua Quran terjemahan kita buat tadabbur apa kan. Adakah dia memberi satu kenikmatan yang tidak boleh tinggi sebab kan itu jadi was-was tentang ni pernah buat kenal ke, jadi kita boleh tak yakin in a way sebab looks like you need to be very meticulous in order to see the most proper lah. Jadi selama ni tak conscious pun dia macam tu, tengok yang kata, tengok terjemahan, ambil makna daripada situ. Sekarang dah jadi macam kena conscious sikit. Jadi maksudnya kita kena belajar. Tak apa, yang kita dah ada tu jangan was-was. Minta petunjuk pada Allah. Peringatan ni datangnya daripada Allah. Yang diwajibkan atas kita Fatihah. Jadi bila Fatihah tu kita faham, seolah-olah kalau kita dah tadabbur Fatihah, kita tahu tafsir Fatihah tu, kan dah belajar ustaz-ustaz mana banyak kan yang ajar tadabbur dekat UI ni pun berapa banyak dah kelas. Jadi bila kita faham yang itu, maknanya apa? Bila kita dah faham, macam ustaz katakan Fatihah tu kan ada kata Hasan Al-Basri, siapa yang faham tadabbur ataupun isi kandungan Al-Fatihah ni, seolah-olah dia tahu apa hukum dan keterangan daripada kitab yang terdahulu pun, bukan sahaja Al-Quran. Jadi kita belajar sikit, kita baru sikit tak apa, slowly. Nanti kita masuk bab fi'il dan kita nampak. Dan kita boleh bezakan, lepas tu kita tak ada was-was lagi dah. Maksud saya tu, Quran tu sumber tu dulu. Kita utamakan Quran dulu. Jangan kita benda lain dulu. Maknanya Quran tu yang Allah turunkan, bukan pendapat orang. Baca dulu Quran tu. Macam kita baca buku-buku lain, Allah turunkan pada kita ni Quran. Jadi tadabbur pula saya ni, astagfirullahalazim. Tak ke? Okey. Allah kata Quran ni cukup, betul? Surah 29 ayat 51. Allah kata 29 Allah turunkan Quran. Okey. Tak cukup ke? Allah tanya. Ni saya dah mafhumkan daripada maksud yang kita faham tadi. Adakah dan belum ia cukup mencukupi akan mereka? Dekat sini dia dah, kita tahu dia fi'il. Ia mencukupi akan mereka bahawasanya kami telah menurunkan oleh kami ke atas engkau kitab itu, makrifah. Kitab itu, ia dibacakan ke atas mereka. Sesungguhnya di dalam demikian itu ataupun itu, dah belajar, benar-benar rahmat bagi dan peringatan. Ni peringatan, tak boleh kita cakap mengingati kan, dan peringatan bagi kaum mereka beriman. Jadi maksudnya apa? Allah kata dia turunkan Quran untuk kita jadi peringatan. Jadinya macam mana tadi nak jawab yang Kak Ani tanya tu?
Jadi Quran ni cukup. Jadi kita dulukan Quran ni sebab kita sampai dulu yang benda-benda yang wajib ni dulu. Jadi bila kita faham, maknanya mesti ada message yang Allah nak bagi ke kita. Bila kita bermasalah, kita mohon kepada Allah. Daripada dia je. Jadi jangan kita susah hati. Benda yang belum sampai ke kita tu kita don't worry. Tapi apa yang ada sekarang kita bersungguh-sungguh. Kita motivate lah. Mudah-mudahan kita jadi motivated untuk betul-betul nampak perbezaan isim dengan fi'il tu. Sebab dia jadi jauh. Itu betul tak? Dia jadi tak nak kata jauh, taklah jauh sangat. Ada juga perkataan yang mengingati. Ada juga maksud dia begitu. Tapi dalam keadaan fi'il lah. Okey. Boleh? Okey, jadi kita. Page Al-Quran kan. Kita dulu tak ada cukup, bukan tak ada cukup senang kan. Kita boleh buat macam kita buat discourse analysis ke satu page. Betul. Al-Quran tu, kita boleh tengok satu-satu kan. Kalau kita ambil dua Al-Quran yang kita dua, kita tengok just tu bukanlah kata bukan nak mengesahkan. Nak tengok betul-betul kepahaman kita tentang mana yang lebih baik. Kita ambil dua Al-Quran terjemahan, ambil satu page, kita betul-betul tengok apa kita belajar macam tu kan. Maknanya kalau orang lagi buatlah, tak mampu. Betul. Saya pun tak rasa tu satu approach yang begitu, mungkin setengah orang boleh. Tapi kalau bagi saya, concentrate dulu apa yang kita dah ada ni. Jadi kita dah kenal isim, kita mula slowly. Ambil dulu Fatihah. Kalau kenal, cuba kenal dulu mudhaf dan mudhafun ilaih dalam Fatihah. Jangan risau. Itu kan saya bimbang lah bila saya cakap macam tu, seolah-olah kita kata macam saya kata terjemahan orang lain salah. Tidak, saya tak kata, subhanallah. Usaha mereka tu tak akan boleh saya tandingi. Tapi maksud saya ialah itu usaha mereka. Mereka dah buat. Jadi kita ni pula upgrade. Kalau kita rasa dia kurang, kita perbaiki. Maknanya kita bukan perbaiki mereka. Mereka dengan amal mereka. Allah kata orang yang dah buat terjemahan ni dulu, kalau tidak kita pun tak belajar. Kita tak dapat sampai sini kalau tak ada orang dulu. Betul? Kalau orang dulu tak ada yang nak memulakan tu, macam mana kita nak belajar terjemahan ni? Bahasa. Betul tak? Saya tak pernah menidakkan semua tafsir tu, tapi apa yang saya kata, dengan kadar dan keadaan kita sekarang ni, biar kita buat sikit-sikit pun tak apa. Tak apalah yang dah sudah tu, maknanya diorang punya hasil. Allah kata apa? Dalam surah 2 ayat 141, tilka umatun qad khalat. Itu umat ataupun masyarakat yang telah berlalu, dah sudah. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan. Walakum maka sabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Jadi kamu tak akan ditanya. Wala tusaluna an amma kanu ya'lamun. Betul? Ya'malun. Dan tidak kamu ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. So kita don't worry, kita worry about kita. Apa yang sampai ke kita, kita buat dulu. No need to compare, tapi belajar sungguh-sungguh nahu ni. Bila basic tools ni sebenarnya saya yakin basic tools ni boleh membantu kita. Kenapa saya kata penting? Sebab selalu basic tools bantu kita nak terjemah nanti. Tapi kita terjemah sikit-sikit. Buat satu hari satu ayat. Do not compare terjemahan. Tapi go to bahasa sumber. Pergi kepada bahasa sumber. Bahasa sumber adalah bahasa Arab Quran. Sebab tadi surah 29 ayat 51. Allah kata diturunkan Quran je tu dulu. Jadi yang itu dulu. Don't worry yang lain-lain. Okay? Kalau saya punya tujuan ni pun, contoh-contoh semua ambil daripada Quran. Jadi kat situ, familiarkan diri kita. Kemudian kita boleh upgrade. Tambah sikit. Macam orang buat rumah. Kalau tak ada duit, tak boleh buat sekaligus. Tak boleh pun Quran ni nak sekaligus. Slowly. Okay? Belajar Nahwu ni. Setakat ni boleh faham? Baik. Jadi kita nak buat latihan tu tidak. Dah sampai dah? Okey. Saya tak bagi pelajaran baru. Sebenarnya saya dah masuk bahagian frasa nama dan frasa sifat. Cuma frasa nama je. Ini penambahan
bagi, penambahan daripada min, fi, pada ataupun dalam li. Okey, latihan dia pada di sini. Latihan 11. Okey, take time, break sekejap. Dah kat pukul 4 pun dah nak habis dah. Saya tak bagi break in between 3.30 ni tadi, sorry Okey. Jadi ni boleh tengok. Cuba cari frasa apa? Frasa no, bukan frasa sifat. Frasa yang baru belajar tadi. Frasa idhafi ataupun frasa nama yang ada isim cacat, sebelah dia isim sempurna. Lepas tu tandakan. Contoh, masajidallahi. Jadi ni kita dah tahu bentuk je. Kita tahu frasa dengan bentuk sahaja. Jadi kalau frasa nama ialah MIL, mudhafun ilaih, bentuk am atau khas. Itu je. Nombor 3 dengan 4 tak payah buat dulu. Boleh? Okey, perhatikan apa yang saya kata sekejap. Masajidallah. Contoh, jadi yang kita nak buat homework, bukan homework. Homework lah. Homeworknya ialah yang ini dengan ini sahaja. Yang nombor 3, jantina dengan bilangan, jangan buat. Jangan buat. Sifat tadi. Cari je. Kalau tak tahu, kalau yang mana kita buat ni kan. Okey, tanda nak kenal. Kalau frasa nama ataupun mudhafun ilaih, MIL ni mudhafun ilaih. Jadi, kita tengok ada tak isim cacat, sebelah dia isim sempurna. Kalau kita dah kenal tu, kita tentukan makrifah atau nakirah. Boleh? Apa dia Kak Jamilah? SIF kita belum belajar. Sifat, frasa sifat. Muka surat 22 tadi. Banyak miss Tak apa. Buat yang tu je. Cari je dulu. Kalau tak tahu, biarkan dulu. Cari mudah ilaih dan nama khas atau nama am. Boleh? Tak faham? Faham tak? Tambahan tadi kita sekarang ni Tambah. Tapi kalau tak tahu terjemahan dia, biar dulu. cuma tanda je. Tanda je. Dia punya latihan tanda je. Okey, nak break dulu. Kalau kata nak rehat terus pun boleh juga, dah pukul 4. Pukul 4 dah. Pukul 4. Sebab saya tak bagi break tadi.